Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita akan berbicara berkaitan dengan Malaysia International Healthcare MIH Megatrends 2024 yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 Oktober ini. Jadi pada malam ini saya amat bertuah kita akan menemu Datuk Zulkarnain Mohamed Yassin, Timbalan Pengarah Urusan MCMC yang hadir bersama kami di agenda awani pada malam ini. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, Haji Tuan Haji. Terima kasih Datuk. Datuk mungkin nak huraikan apa sebenarnya event yang akan berlangsung pada hujung bulan ini dan apa signifikan yang kontribusi dan juga pelibatan MCMC kali ini? Okey, kalau kita tengok tajuk tu Malaysian International Healthcare Megatrends 2024. Ya. Tapi kenapa MCMC terlibat? Itu soalan saya yang pertama. Betul. Ya. Kalau kita lihat apabila kita melihat perkembangan teknologi dan pendigitalan. Penglibatan MCMC dalam perkara ini adalah untuk mentransformasikan sektor-sektor yang bawah kawal selir kami seperti telekomunikasi terutamanya. Kita telah membawa banyak perkembangan ataupun capaian kepada perkhidmatan komunikasi. Namun begitu, apa yang lebih penting adalah komunikasi ataupun capaian yang bermakna. Apa itu capaian bermakna? Adalah capaian yang lestari, yang mengambil kira semua pihak, kepentingan semua pihak, bukan setakat kepada akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, tetapi juga apa yang dibawa manfaat bersama yang boleh dicapai melalui proses pendigitalan. Dan kita lihat banyak kalau dari segi servis delivery banyak perkhidmatan sama ada kerajaan ataupun swasta telah mengalami proses transformasi. Dan satu aspek yang penting berkaitan dengan capaian adalah satu perkhidmatan capaian kepada internet. Satu lagi aspek adalah capaian kepada perkhidmatan kesihatan. Ini satu lagi apabila kita bercakap tentang kelestarian, keterangkuman, ini adalah satu lagi perkhidmatan yang kita rasakan melalui transformasi pendigitalan perkhidmatan kesihatan dan digabung dengan transformasi perkhidmatan komunikasi. Ini akan bawa manfaat yang besar kepada rakyat. Dan kita sebagai pengawal selia industri komunikasi dan multimedia melihat perkara ini satu aspek yang kita dekat hati kami sebagai penyedia pengawal selia perkhidmatan komunikasi supaya memberi capaian perkhidmatan yang membawa makna kepada kehidupan rakyat. Cuma kita lebih faham berkaitan dengan peranan MCMC dalam memberikan manfaat bersama dalam hal capaian internet dan juga capaian kesihatan untuk mendapatkan capaian bermakna itu. Kerana kita tahu Malaysia antara negara yang terkehadapan dalam bidang telekomunikasi, tetapi apabila kita zoom kepada sektor kesihatan, pastinya terbayang di fikiran saya dan mungkin di kalangan orang awam di luar sana, kita masih ingin memberikan perkhidmatan capaian dan juga capaian kesihatan yang terbaik di kalangan kelompok-kelompok rentan, iaitu mereka-mereka yang berada di kawasan pedalaman. Mungkin itu antara sektor yang mungkin akan menjadi tumpuan. Begitu juga bagi mereka yang dalam kelompok-kelompok terpencil, misalnya di kalangan kelompok orang asal ataupun rakan-rakan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Adakah itu sahaja yang boleh kita fikirkan apabila kita mengimajinasikan tentang bagaimana capaian internet dan juga capaian kesihatan itu bergerak selari, ataupun kita ingin berada di barisan hadapan ataupun frontier, Malaysia akan menawarkan perkhidmatan kesihatan yang termaju di dalam bidang kesihatan, kerana dengan AI-nya, dengan big data-nya dan sebagainya akan memunculkan Malaysia boleh menjadi pendahulu dalam bidang ini, Datuk. Kita melihat ini satu perkembangan yang sangat positif untuk Malaysia. Sebab itulah di dalam kita panggil ataupun kita collaborate dengan KPJ dan KKM sebagai menjadi rakan utama dalam MIH ini adalah untuk membawa satu bentuk kolaborasi
di peringkat antarabangsa dan bawa kemajuan-kemajuan teknologi tersebut dan juga mengharapkan pelaburan dalam perkara berkaitan dengan penyelesaian perkhidmatan kesihatan dari peringkat domestik kita telah bekerjasama dengan Miasat sebagai contoh untuk membawa perkhidmatan kesihatan melalui perkhidmatan satelit kepada proof of concept kami di Sabah. Jadi itu satu aspek melalui perkhidmatan capaian satelit. Tapi yang melalui MIH ini kita akan menandatangani beberapa MOU, Memorandum of Understanding dengan Pesuruhjaya Tinggi British, Agensi Perdagangan dan Pembangunan Australia dan juga Agensi Perdagangan dan Pembangunan Amerika Syarikat. Jadi melalui kolaborasi ataupun MOU ini kita akan bawakan, satu adalah kerjasama strategik antarabangsa untuk melihat bagaimana satu untuk mentransformasikan perkhidmatan kesihatan itu sendiri. Yang kedua adalah mentransformasikan bagaimana kita boleh menjadikan hospital kita lebih smart hospital. Jadi ini apabila kita melihat perkara ini, kalau di serantau tak banyak dan kalau kita melihat dalam satu aspek banyak sebenarnya dari aspek pelancongan kesihatan. Malaysia sangat mendahului keterhadapan dalam perkara ini. Kita nak bawa dia ke satu tahap yang lebih tinggi melalui pendigitalan. Dan kalau kita lihat, kalau dunia ini tanpa sempadan, begitu juga kita boleh bawa penjagaan kesihatan bagi mereka pelancong-pelancong yang telah mendapatkan perkhidmatan kesihatan, bagaimana dengan pendigitalan perkhidmatan tersebut boleh juga mereka sebenarnya dapat menjimatkan kos dengan tidak perlu datang ke negara kita, tetapi remotely kita boleh memberi penyelesaian kepada mereka yang berada di luar negara. Menarik. Bagi penjagaan kesihatan, Dato', bagaimana MCMC dapat menjadi ataupun pengawal selia perkhidmatan yang utama di negara kita untuk memastikan kemajuan teknologi. Sekarang kita berbicara tentang 5G, 5G, akan datang ada 6G dan sebagainya. Ia mampu menjadikan Malaysia sebagai negara yang akan terus mentransformasikan industri kesihatan dan penjagaan kesihatan. Dalam masa yang sama, kita akan mencipta growth ataupun mencipta ruang ekonomi untuk dipulangkan kepada negara. Dalam masa yang sama, kita tidak lupa untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat kita di mana saja mereka berada. Kita melihat platform MIH 2024 ini sebagai satu platform untuk bukan sahaja kolaborasi tetapi peluang, opportunity untuk pelaburan dan juga inovasi. Dalam aspek ini, apa yang kita ingin tampilkan dari segi melihat peranan MCMC sebagai badan kawal selia, satu aspek yang mungkin ramai tidak tahu adalah berkaitan dengan penetapan standard. Jadi standard peralatan digital biasanya menggunakan perkhidmatan telekomunikasi ataupun ada elemen-elemen spektrum, penggunaan spektrum di situ. Jadi di sinilah apabila satu aspek yang penting dalam penjagaan kesihatan adalah kebolehpercayaan. Sama ada dari segi satu adalah penetapan standard. Jadi di MCMC kita membangunkan standard berkaitan piawaian berkaitan dengan devices sebagai contoh. Penggunaan devices supaya tidak ada kacau ganggu kepada peralatan-peralatan yang menggunakan radio spektrum ini. Jadi ini satu aspek bahawa kita boleh satu, kita mempunyai kerangka kerja
kawal selia yang mantap, yang lengkap untuk memberi keyakinan kepada industri. Ya. Selain daripada itu, kita juga melihat bahawa ini adalah peluang bagi membawa syarikat-syarikat telekomunikasi untuk turut serta dalam industri ini. Dan kalau kita lihat dalam aspek ini, apa yang kita ingin lihat adalah bagaimana sebelum ini kita lihat syarikat-syarikat telekomunikasi dari segi value add-nya dia banyak berkait dengan kandungan. Jadi aplikasi-aplikasi ataupun collaboration, partnership, value add daripada pendapatan mereka adalah daripada kolaborasi melalui kandungan. Tapi kita melihat ini adalah peluang untuk mereka berkolaborasi ataupun menjana pendapatan dengan melibatkan diri mereka dalam sektor perkhidmatan. Jadi transformasi pendigitalan syarikat telekomunikasi ini juga harus berlaku dan ini bukan sesuatu yang asing. Kalau kita lihat di Australia sebagainya, syarikat Telstra telah mentransformasikan diri mereka kepada Techco dan melalui Telstra Health, dan dia mampu mencatat pertumbuhan yang memberansangkan sebanyak Australian dollars 305 juta pada tahun 2023, iaitu peningkatan sebanyak 25% daripada tahun sebelumnya. Di samping itu, Telstra Health juga telah merekodkan kejayaan apabila hospital di Australia dapat mengurangkan kemasukan semula pesakit ke hospital melalui solusi rawatan dari rumah. Betul. Jadi ini yang kita lihat dah ada peluang. Bagaimana kalau di negara lain telah berlaku transformasi ini, kenapa kita tidak boleh bawa selain daripada hiburan ataupun konten, kandungan sahaja, game sahaja, transformasi yang lebih memberi kebaikan. Satu berkaitan dengan inovasi syarikat telekomunikasi sendiri, tapi apa yang lebih penting adalah manfaat keseluruhannya kepada rakyat dan juga ekosistem penjagaan kesihatan negara. Dari showcase yang dinyatakan oleh Datuk tadi, adakah syarikat telekomunikasi tempatan kita sudah bersedia, sudah orang kata pun open arms untuk menerima transformasi ini, kerana ini satu lagi ruang yang mereka boleh ceburi, dan jika betul di landasan dan nampaknya MCMC begitu serius menyediakan kaunselir kepada pemain-pemain kita di lapangan dan kerjasama hebat daripada KKM dan juga pihak swasta dalam bidang kesihatan, adakah mereka bersedia untuk memberikan perkhidmatan yang penyelesaian bersepadu dan juga saling kendali ini? Saya melihat ini satu dari segi ketersediaan. Apa yang penting, ekspertis mereka ataupun kepakaran mereka adalah dalam bidang capaian. Dan kalau kita lihat semasa di awal-awal pelancaran 5G, apabila kita showcase antara vertikal yang dilihat adalah smart hospital, smart ambulance telah pun dipertontonkan. Jadi apa yang diharapkan adalah supaya transformasi ini berlaku dengan lebih pantas. Sebab tu kita bawakan melalui Malaysia International Health Megatrend ini, kita bawakan semua pemain-pemain industri, bukan saja dalam aspek kesihatan, penjagaan kesihatan, telekomunikasi, tetapi juga perbankan juga. Kita bawa sekali kerana kita sedia maklum bahawa apa-apa juga bentuk inovasi memerlukan satu pelaburan, penyelesaian keuangan. Sebab itu kita juga bawa perkhidmatan perbankan, dan kita juga bekerjasama dengan menandatangani MOU bersama Bank Negara bagaimana untuk menyediakan
dana untuk mentransformasikan atau pendigitalan. Kita bukan setakat melihat kepada pendigitalan hospital sahaja dan syarikat telekomunikasi, tetapi kita juga harus melihat kepada klinik-klinik, farmasi, rangkaian keseluruhan sistem rangkaian perkhidmatan kesihatan itu sendiri boleh boleh terangkum. Sebab kalau kita ambil perkhidmatan farmasi, klinik-klinik kesihatan swasta sebagainya, perlu juga dalam proses ini perlu juga mengalami ataupun menjalani proses transformasi digital. Sebab itu kita lihat bahawa kolaborasi ini sangat penting, bukan saja untuk syarikat telekomunikasi, tetapi ia mempercepatkan lagi proses transformasi untuk PMKS kita yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti penjagaan kesihatan. Saya boleh bayangkan kalau kita pergi outpatient, Datuk, klinik biasa di luar sana, demam dan sebagainya, mereka tahu track record kita ataupun rekod kesihatan kita apabila kita ada rujukan di syarikat-syarikat perkhidmatan swasta ataupun awam yang melibatkan diri kita. Jadi kita boleh bayangkan senanglah GP membuat assessment dan sebagainya. Dari aspek itu juga, adakah MIH Megatrends ini akan melibatkan sama di kalangan syarikat-syarikat pemula kita dalam penjagaan kesihatan ataupun penyelesaian perkhidmatan kesihatan? Kerana mereka juga antara ekosistem baru yang cuba dibawa oleh negara untuk merebut ruang-ruang yang ada di negara kita, malah boleh ke peringkat global, kerana syarikat pemula ini mereka tidak ada baggage. Mereka memberikan penyelesaian. Mungkin syarikat mereka hanya dalam bidang dentis misalnya, ataupun pharmaceutical, menyelesaikan agihan ubat dari peringkat ataupun mereka yang tinggal di kawasan pedalaman dan sebagainya, ataupun fail-fail kesihatan. Itu yang saya maksudkan tadi. Adakah ini juga mereka akan terlibat sama? Mereka juga akan terlibat sama. Sebab satu aspek yang kita lihat, seperti saya maklumkan tadi, ini adalah satu bentuk peluang. Penganjuran MIH ni adalah bentuk peluang. Kita bukan setakat melihat kepada mereka yang telah berkecimpung, established, tetapi juga bagi melihat bagaimana syarikat-syarikat ataupun disruptor ataupun innovator, startup untuk melihat apakah peluang-peluang yang ada, sama ada untuk dalam bentuk kolaborasi ataupun dalam bentuk pendanaan. Sebab itu kita katakan bahawa kita menganjurkan ini adalah untuk membuka ruang kolaborasi internasional antarabangsa, tetapi juga membangunkan inovasi tempatan. Jadi inilah yang kita harapkan apabila kita bekerjasama dengan KPJ dan juga KKM adalah supaya kita menyediakan satu ruang dan platform untuk semua pihak berkolaborasi dan mendapat idea-idea baru tentang perkhidmatan kesihatan dan apa yang Malaysia boleh tawarkan kepada dunia selain daripada pelancongan kesihatan. Apa lagi yang Malaysia boleh showcase dalam itu saya nak tanya soalan susulan itu. Adakah syarikat telekomunikasi kita ini sudah cukup inovasinya untuk menjadikan Malaysia sebagai hub penjagaan kesihatan ataupun sektor pelancongan kesihatan? Kerana kita sudah ada, kita dah memang menjadi antara negara rujukan bagi pelancongan kesihatan. Tetapi kalau kita satu tahap lagi menyediakan inovasi-inovasi solusi penjagaan kesihatan dan juga menyediakan akses telekomunikasi yang hebat melalui spektrum, melalui devices dan sebagainya, saya rasa kita akan menjadi satu ruang, kita akan mengambil peluang yang lebih luas. Kerana kita boleh bayangkan kalau negara-negara dari negara China misalnya, negara Vietnam, kita akan lihat bagaimana di dalam negara ASEAN itu dah memang kita punya pelanggan utama, Indonesia. Adakah itu Datuk lihat dalam MIH ini akan ditentukan, akan diberikan penekanan bagaimana inovasi syarikat telekomunikasi bekerjasama dengan syarikat perkhidmatan memberi kesihatan? Itu yang memang itu yang kita harapkan
sebenarnya. Seperti saya katakan tadi, sebagai contoh, Miasat telah mengorak langkah yang pertama. Tetapi apa yang lebih penting, apabila kita melihat penyelesaian menyeluruh, adalah bagaimana syarikat telekomunikasi persediaan mereka. Kalau dari sudut pandang saya, mereka tidak cukup agresif. Jadi ini mungkin ataupun akses kepada pelbagai bentuk model perniagaan yang mereka mungkin tidak terokai lagi. Bukan playing field mereka lah kan. Bukan. Jadi ini dengan adanya kita MCMC terjun sekali masuk gelanggang dalam medan penjagaan kesihatan ini dan membawa mereka bersama untuk turut serta dalam gelanggang ini. Ini membuka minda dan mata mereka dan juga mungkin melihat kejayaan-kejayaan dan sokongan-sokongan dari segi pendanaan dan juga kolaborasi dengan mungkin innovator ataupun startup yang mereka boleh lihat. Betul. Dan kerjasama. Ya, dari aspek itu juga bagaimana peranan MCMC untuk memacu. Kerana ini juga selalu skeptikal lah. Persepsi negatif ni. Kata alah kita nak masuk lebih-lebih kan nanti MC rasa tak boleh, belum bersedia dan sebagainya. Bagi agenda melangkaui ketersambungan ataupun beyond connectivity. Dari segi melangkaui connectivity itu adalah ada 3 aspek yang penting. Aspek pertama adalah perkhidmatan yang berkualiti dan perkhidmatan yang lestari. Lestari itu mampan itu dari satu aspek adalah environmentnya, tetapi aspek yang lain adalah sosialnya. Jadi di sini ini yang selalu kita lupa tu. Itu yang selalu kita lupa. Impak sosial. Dan kita masih ada 3% lagi kawasan berpenduduk yang kita tidak dapat capaian. Dan kalau 3% masih tidak dapat capaian, begitu juga maksudnya capaian kepada perkhidmatan itu kos untuk mendapatkan rawat perkhidmatan kesihatan itu mungkin tinggi. Untuk rakyat. Jadi dari segi inilah kita lihat bahawa beyond connectivity adalah membawa perkhidmatan kesihatan dan melihat aspek social development bagi kumpulan rentan ini. Dan memang pada asalnya kita lihat connectivity berkaitan dengan capaian kepada akses. Tetapi apa yang kita mahu adalah keterlibatan bersama mereka dalam aspek sosial. Itu satu perkara yang kita rasakan boleh dilaksanakan sebab dalam kalau kita lihat pusat ekonomi digital kita sebagai Nadi telah ditransformasikan daripada hanya kepada akses capaian kepada internet sebagai pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi rakyat setempat ataupun masyarakat setempat dan kita juga bawa perkhidmatan kesihatan ke dalam Nadi. Jadi boleh bayangkan. Jadi ini adalah itu memang satu tempat sahajalah di Nadi itu, tetapi ada potensi untuk dengan capaian potensi kepada mereka yang jauh ataupun tidak di luar lingkup unserved dalam nadi tersebut melalui perkhidmatan telekomunikasi. Adakah ini juga diberi penekanan kepada syarikat telekomunikasi apabila mereka ingin turut sama dalam sektor kesihatan ini, Datuk? Ini akan diberikan penekanan yang lebih kerana saya percaya setiap kebanyakan syarikat telekomunikasi juga terlibat dalam aspek-aspek berkaitan dengan ESG. Mereka ada komitmen di situ. Bagi mereka yang berada di bursa ada reporting on ESG. Jadi ini dapat sedikit sebanyak menyumbang kepada
ESG mereka. Dan tidak lupa juga, kalau bercakap dengan MCMC, biasa orang sebut telco lah. Telco, ya. Tapi kita ada aspek yang lain juga yang kita transformasikan, iaitu perkhidmatan pos dan kurier. Ini walaupun ni logistik dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, kita sangat proaktif untuk membantu sektor kesihatan dalam meningkatkan akses kepada penjagaan kesihatan. Sebagai contoh, pengenalan platform My Ubat oleh Kementerian Kesihatan. Dah lama dah tu. Dah lama dah. Dah lama lah memudahkan pengedaran ubat apabila Pos Malaysia telah berjaya membekalkan 348,501 pakej ubat kepada rakyat sejak separuh kedua tahun 2023. Jadi ini satu lagi, ini perkara baru, bukan perkara baru, tetapi bagaimana mungkin penghantaran ubat melalui drone dan sebagainya. Jadi ini kita lihat bahawa kita melihat secara keseluruhan ekosistem penjagaan kesihatan, dan keterlibatan MCMC bukan saja capaian konektiviti dari segi aplikasinya, tetapi juga penyampaian ubat dan juga mungkin peralatan wearables. So itu satu lagi. Kalau kita lihat, kita ada smartwatch, ada aplikasi kesihatan di situ. Jadi bagaimana mungkin ada potential growth ataupun investment yang kita harapkan untuk medical devices, smart medical devices yang boleh dibangunkan di negara kita. Menarik. Begitu banyak penjelasan dan juga kupasan yang menarik berkaitan dengan MIH Megatrends 2024 yang akan berlangsung di KL Comeback pada 25 hingga 27 Oktober ini, dan pastinya anda dialih-alihkan untuk hadir, dan segala maklumat boleh dapat di laman web MCMC ataupun di KKM dan juga KPJ Healthcare. Jadi itu saja temu bual saya bersama Datuk Zulkarnain Mohamed Yassin, Timbalan Pengarah Urusan MCMC. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam agenda awani di sesi yang lain pula. Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi.